Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbi yassir lana wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Maka yang pertama dan selamanya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas bahagian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap hari kepada kita tanpa dikurangkan, ditinggalkan ataupun dihilangkan, insya-Allah. Jadinya atas bahagian itu kita mengembalikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan kelas tuition di PKK. Jadi walaupun tuition patutnya kita lebih laju lagi lah untuk bincangkan berkenaan dengan soalan-soalan ataupun perkara-perkara poin-poin penting dalam pembelajaran. Tapi disebabkan kita masih lagi belum selesai silibus tajuk kita, masih lagi ada 3 tajuk. Ada 3 tajuk yang berbaki di dalam subjek akidah. Maka insya-Allah kita akan cuba habiskan tajuk dan kemudian nanti kita akan buat revision ulang kaji sambil kita tackle ataupun kita tumpu kepada bahagian-bahagian yang penting di dalam setiap tajuk itu. Baik. Baik, dipersilakan yang nak pergi ke tandas. Baik, untuk kelas online ni Ustaz tak ada masalah kalau awak tiba-tiba nak pergi ke tandas ataupun semasa kelas nak minum air pun tak ada masalah lah. Cuma yang Ustaz minta biar berada betul-betul dekat depan PC ataupun telefon, bukannya duduk elok-elok, ada buku, bukannya berbaring, bukannya buat apa-apa perbuatan yang lain selain daripada tumpu dalam kelas untuk belajar. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kelas kita. Baik, Ustaz ada sedia, masing-masing dah sedia dengan buku nota padat masing-masing ya. Pada muka surat 29 dan muka surat 30. Okey, baik, boleh buka buku nota padat masing-masing untuk rujukan. Adapun Ustaz dah sediakan seperti biasa ringkasan ataupun bukan ringkasan pun, Ustaz salin semula slide yang Ustaz dah Ustaz ambil sendiri, Ustaz rujuk dalam buku nota padat UPKK itulah, supaya masing-masing juga boleh review dan tengok perkara yang sama, nota yang sama. Mungkin kalau ada perubahan pun Ustaz hanya ubah sikit-sikit sahaja dari segi perkataan ataupun susunan ayat dan lain-lain. Okey, baik. Akidah tahun 5, insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk yang baru, sifat Allah hayatun. Ataupun dalam setengah sebutan lafaz kalimah ni hayyun. Allah bersifat hayyun. Baik, dalam kelas yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan sifat Allah ilmun. Iaitu Allah Maha mengetahui, yang mana ilmu Allah itu tidak terbatas, bahkan merangkumi segala perkara. Kerana apa? Bahkan Allah lah yang menciptakan segala perkara itu. Jadi mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui ataupun sifat nama lainnya mustahil bagi Allah bersifat jahil, bersifat tidak mengetahui. Okey, baik. Jadi semalam Ustaz dah minta kepada Ustaz dah message di dalam grup, minta kepada mak ayah untuk pesanlah kepada murid-murid semua untuk membuat pembacaan awal. Dan Ustaz harap semua dah baca lah. Ke ada yang tak baca ataupun tak perasan, malam tadi terus tidur je. Ada yang baca? Tak baca. Tak baca. Baca. Alhamdulillah. Mak saya tak bagi tahu. Okey, tak apa. Mungkin Ustaz pun tak perasan. Ustaz agak terlewat dalam ni lah.
maklumkan untuk mak ayah di dalam grup. Ustaz maklum tu agak lewat. Ustaz dah sedia agak petang. Tapi Ustaz lambat untuk maklumkan. Ustaz semalam lepas maghrib Ustaz nyebut Ustaz maklumkan. Baik, ala kulli hal. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Baik, sifat Allah hayatun. Allah bersifat hidup. Baik, apa yang diartikan dengan perkara itu? Baik, sama-sama kita tengok dalam slide yang ditunjukkan. Ustaz, Okey, baik. Ya, saya. Ustaz, Kenapa? saya nak pakai phone kejap. Okey, baik. Tak apa, tak ada masalah. Nanti kita akan rakam ni. Nanti Ustaz akan upload dalam YouTube. Nanti boleh tengok semula, okey? Okey. Okey, baik. Boleh tengok slide masing-masing. Boleh tengok slide yang Ustaz kongsikan. Boleh nampak semua? Okey, baik. Boleh. Baik, tengok sifat Allah hayatun. Sifat Allah hayatun. Baik, kita tengok apakah pengertian hayatun. Baik, artinya Allah hidup tanpa ada permulaan dan perakhiran. Hayah dari segi bahasa Arab bermaksud hidup. Itu bermaksud hidup. Tetapi yang nak diartikan di dalam sifat bagi Allah hayatun ini Allah Subhanahu Taala itu hidup tanpa ada permulaan dan tanpa ada pengakhiran. Dia berbeza seperti mana hidupnya manusia. Kalau hidup manusia, kita ada permulaan kita. Di mana permulaan kita? Kelahiran. Kita dilahirkan. Dan kita ada pengakhiran kita. Iaitu apabila meninggal dunia ataupun mati. Okey, baik. Jadi itu yang memberikan perbezaan di antara makhluk dengan Khalik. Allah SWT Khalik yang mencipta, kita ini sebagai makhluk yang dicipta, maka kita ada batasan. Tetapi berbezanya bahagian hidup, manusia dan hidupnya Allah SWT, nanti kita akan tengok slide yang Ustaz dah sediakan, perbezaan itu. Allah antara ini adalah, dan yang paling utama, hidupnya Allah SWT itu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Seperti mana Ustaz selalu sebutkan, kalau nak fikir macam mana, tak mampu kita. Kita akan jadi gila. Tapi wajib kita beriman bahawa hidupnya Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Allah hidup, sambung tengok nota itu, Allah hidup dengan sendiri, tanpa diperanakkan, serta bersifat kekal selamanya. Kita ini manusia, seperti mana Ustaz sebut tadi, kita ada permulaan. Kita hidup dengan sebab dilahirkan daripada rahim ibu kita, mak kita. Tetapi berbeza dengan Allah SWT, hidupnya Allah tidak ada permulaan dan Allah SWT itu tidaklah diperanakkan, menjadi anak kepada sesuatu apa pun. Apatah lagi, serta hidupnya Allah SWT itu tidak ada perakhiran, bermaksud baqa'un. Sifat Allah baqa'un, iaitu kekal selama-lamanya. Sifat baqa' kita belajar di dalam akidah tahun 3 kalau tak salah Ustaz. Kalau tak salah tahun 3. Tahun 3 ke tahun 4? Tahun 3. Akidah tahun 3, sifat baqa'un, maqa' bermaksud kekal selama-lamanya. Maka itu bahagian kekal selama-lamanya itu juga bahagian untuk kefahaman kepada sifat hayatun Allah SWT. Hidupnya Allah SWT itu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Baik, kita tengok sedikit penerangan daripada pengertian itu. Maka hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama seperti hidupnya makhluk. Tiada permulaan dan perakhiran. Allah SWT hidup tidak perlu kepada perantaraan, tidak perlu kepada sokongan, tidak perlu kepada sumber, tidak perlu kepada apa-apa pun bantuan. Seperti mana kita, tak perlu, macam kita, Allah SWT tidak bersifat seperti mana sifat roh. Allah SWT tidak bersifat mempunyai jisim ataupun jasad. Allah SWT tidak memerlukan sumber untuk hidup. Macam kita masih ada roh. Kalau tidak ada roh, mana-mana mungkin kita ini hidup. Sebab salah satu unsur yang menjadikan badan ini, kita ini boleh bergerak, sebab ada roh. Kalau hanya ada badan saja, tak ada roh, maka kita akan jadi mayit. Kita akan jadi mayat, kita jenazah. Ataupun mungkin zombie lah kot, kalau nak mudah faham.
Ya ke, tapi zombie bergerak Ustaz. Zombie itu cerita lain. Okay, baik. Maka kalau kita hanya ada jasad sahaja, maka kita ini hanyalah mayit ataupun mati ataupun jenazah. Tapi mesti ada roh yang menjadikan hidup, yang menjadikan kita ini unsur yang hidup. Dan setiap manusia itu ataupun makhluk Allah SWT itu sekurang-kurangnya mesti ada dua perkara ini. Ada rohnya, yang wajib roh yang pertama. Kemudian yang kedua dalam bentuk apa? Sama ada jisim ataupun jirim ataupun jasad. Macam makhluk Allah yang lain. Air itu juga hidup dan air itu pun ada roh. Api pun ada roh. Batu pun ada roh. Tumbuh-tumbuhan dengan binatang apatah lagi juga ada roh. Tinggal lagi mereka berada di dalam bentuk jasad ataupun jisim atau jirim yang berbeza. Kita manusia, kita ada jasad tubuh badan. Binatang kita nampak bentuknya dengan pelbagai warna, bentuk, jenis dan sebagainya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau air, lain bentuknya. Api lain bentuknya, batu lain bentuk dan sifatnya. Tapi ala kulli hal, mesti ada yang pertama tadi roh, kemudian yang kedua dijadikan dalam bentuk apa? Jasad ke, ataupun jisim ke ataupun jirim ke. Kemudian yang ketiga, yang ini special untuk manusia sahaja, iaitu Allah SWT memberikan kita akal. Akal. Siapa ada akal? Angkat tangan. Siapa tak angkat tangan, dia tak ada akal. Saya ada. Tengok siapa yang tak ada akal tu. Okey, baik. Semua angkat tangan. Bagus. Alhamdulillah. Maknanya memberi respon. Bukan dengar sahaja. Okey, baik. Belum lagi. Kenapa dah tukar slide? Okey, baik. Jadinya bahagian daripada yang ketiga yang menjadikan kita manusia, berkata alim ulama dalam kitab, memberikan perbezaan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, hatta makhluk yang antara Allah SWT ciptakan sebagai makhluk yang mulia, malaikat. Malaikat ada roh, ada dalam bentuk mereka sendiri, tetapi mereka tidak Allah SWT berikan akal. Berbeza dengan manusia. Berbeza dengan manusia, Allah SWT memberikan kita akal. Baik, kenapa terkeluar? Baik, sekejap, Ustaz share semula. Baik. Baik, kita sambung. Maka kita ada roh, kita ada jasad dan kita perlukan sumber untuk hidup. Baik, kita perlukan cahaya, kita perlukan udara, kita perlukan makanan dan kita perlukan air, nutrien ataupun zat untuk badan kita hidup. Kalau kita tak ada cahaya, duduk dalam gelap saja, boleh tak hidup? Boleh, tapi kita akan jadi gila. Ada kajian dibuat, ada orang yang diuji duduk semata-mata dalam gelap, tak ada cahaya. Boleh, tapi kita akan jadi gila. Kemudian begitu juga, kita tak ada gelap, semata-mata duduk dalam keadaan cahaya saja, terang saja. Begitu juga kita akan jadi gila. Ada kajian dah dibuat. Kalau awak berminat, boleh Google cari. Can human survive without lights? Ataupun can human survive in dark, entire dark? Ataupun keseluruhan gelap dan terang sahaja atau gelap sahaja. Banyak eksperimen dah dibuat oleh orang barat lah. Kita sekadar ambil info tu sahajalah. Makanya kita perlukan, ada masa perlukan cahaya, ada masa kita perlukan gelap. Seperti mana sunnah Nabi SAW yang Nabi dah amalkan. Kemudian barulah akhirnya bila sains ini semakin berkembang ilmunya dari segi istilah moden lah, barulah nampak kepentingan. Antaranya Nabi SAW bila tidur malam, Nabi akan tidur dengan dalam keadaan betul-betul gelap, tidak ada cahaya. Maka walaupun sedikit cahaya, tapi kalau samar-samar sikit-sikit tak apalah, macam kita buka lampu malam. Takut tidur sorang-sorang, takut ada benda bawah katil. Iya ke? Okay, baik, itu contoh. Baik, kalau ada sikit-sikit lampu tak apa. Tapi ala kulli hal, tidur malam mesti gelap. Sebab apa? Kemudiannya bila dibuat kajian rupanya badan kita ini dia ada respon kepada cahaya. Bila kita sentiasa berada di bawah lampu atau di bawah cahaya, maka badan kita akan bagi signal badan ni kena sentiasa diproses, berjalan, maka dia tak rehat. Tetapi bila gelap, maka badan kita akan dapat signal, dia dapat tahu bahawa kita dalam keadaan gelap, maka diperlukan rehat. Itu sebab kita boleh tidur. Tidur. Dan juga bila tidur dalam keadaan gelap itu memberikan tidur yang berkualiti, tidur yang bagus, rehat yang cukup. Bangun tidur dalam keadaan segar. Baik, jadi itu antara sedikit selinganlah hikmah.
Baik, kita perlukan cahaya ada masa, kita perlukan juga gelap. Dan kita perlukan udara. Apatah lagi nak bernafas. Ada yang bernafas tak perlu udara tak? Mustahil. Setiap orang hidup, setiap yang hidup itu, apatah lagi yang mempunyai bentuk tubuh jasad seperti kita, seperti haiwan, bahkan tumbuh-tumbuhan memerlukan udara, memerlukan kepada udara untuk hidup. Baik. Begitu juga dengan makanan dan juga minuman. Kalau kita tidak makan, minum air saja boleh hidup tak? Agak-agak. Manusia boleh hidup tanpa makanan secara kasarlah, secara umum, walaupun tidak ada makanan, hanya minum air sahaja boleh hidup. Tetapi kita hanya mampu bertahan lebih kurang seminggu sahaja. Lepas tu kita akan jadi malnutrition. Kita tak cukup zat makanan, badan kita akan mula jadi masalah dan ada kemungkinan boleh sampai mati. Tetapi kalau kita seimbangkan, ada makan dan ada air, insya-Allah boleh hidup. Tapi apatah lagi kalau kata tak ada makan, kita hidup. Maka itu sifat kita makhluk. Kita perlukan perkara-perkara ini, perantaraan, sumber, sokongan, bantuan, barulah kita boleh hidup. Adapun Allah SWT hidup tanpa perlukan semua ini. Makanya itu kita tengok, mustahil Allah SWT mati ataupun mautun. Jika Allah mati, maka alam ini tidak akan wujud. Maka kalau Allah itu sendiri tidak bersifat dengan sifat dengan sifat hidup, makanya mustahil. Ustaz pening ayat Ustaz. Okay, baik. Maka mustahil bagi Allah itu bersifat mati, kerana hidup Allah SWT itu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Allah itu kekal selama-lamanya. Baik, Ustaz agak terganggu sikit ada bunyi itu, minta offkan audio mikrofon masing-masing. Ustaz tak pasti mungkin bunyi background TV ataupun mungkin ada mak ayah yang bercakap. Tolong mutekan mikrofon masing-masing. Ada yang Ustaz dah mute tadi, dia buka balik. Baik. Kembali, maka mustahil Allah itu bersifat mati, mautun. Sebab apa tadi kita dah tengok, Allah itu hidup, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Pengakhiran itu yang dari segi hidup manusia bermaksud mati. Maka tidak ada pengakhiran bagi Allah bermaksud mustahil bagi Allah itu mati ataupun mautun. Maka jika Allah mati, kalaulah Tuhan yang berkuasa itu sendiri bersifat mati, maka bermaksud alam ini pun akan matilah. Sebab apa? Kalaulah kita hidup ini dengan sebab kuasa Allah SWT, kehendak Allah SWT, kudrah Allah SWT. Maka kalau tidak ada Tuhan, kalaulah bersifat mati Tuhan itu ataupun ada pengakhiran, maka bila tidak ada sokongan, confirmlah yang seterusnya, benda yang perlu ada kepada sokongan akan mati juga, akan terkesan. Seperti mana contoh telefon ni, yang awak sedang hadap ni, ataupun laptop. Selagi mana masih lagi ada bateri, selagi mana masih bersambung dengan kabel, adapter, maka dia akan terus hidup. Tapi kalau kabel, ya. Kenapa? Boleh tak saya nak pergi tanda? Boleh, dipersilakan. Baik, tapi kalau kata bateri habis, 0%, kemudian kabel atau adapter terputus, ataupun rosak, ataupun tiba-tiba tak berfungsi, ataupun elektrik terpadam, makanya akan menyebabkan tak boleh kita nak adakan kelas seperti mana sekarang ini. Berkait. Maka kalau yang asal, yang paling hebat itu, yang maha hebat itu Allah SWT itu bersifat dan ada pengakhiran, itu mati, maka pastilah alam, segala yang berkait, yang perlu kepada sokongan kekuasaan Allah juga akan terkesan. Maka kalau Allah mati, maka alam ini apatah lagi bersifat mustahil untuk wujud. Okay, baik. Maka kita tengok hukum wajib bagi Allah bersifat hayatun ataupun bersifat hidup, tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Maka hukum wajib ke atas Muslim. Siapa Muslim? Kita semua. Beriman bahawa Allah SWT itu hidup tanpa permulaan dan perakhiran. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, baik, seterusnya berkenaan dengan dalil. Baik, dalam sajak yang lepas, sajak hayyu ilmun, dan kalau awak baca dalam buku nota pada IPKK, ada yang tidak menyebutkan berkenaan dengan dalil akli. Dan ada yang mesti Ustaz macam mana nak buat latihan yang minta berkenaan dengan dalil akli. Okay, baik. Sebenarnya dalil akli itu boleh dirujuk semula di dalam bahagian yang depan ni. Nanti boleh tengok balik slide ilmun itu yang kita Ustaz dah minta untuk buat latihan dalam buku.
Bahagian ini menerangkan, ini yang disebutkan sebagai, boleh juga disebut sebagai dalil akli. Terutamanya bahagian ini. Mustahil Allah itu mati, mestilah Allah itu hidup, tidak ada permulaan dan perakhiran. Kalau Allah itu ada perakhiran, maka nescaya alam ini tidak akan wujud. Okey, baik, maka sebab itu di dalam buku nota padat dan juga dalam slide Ustaz sediakan, Ustaz tak sebutkan berkenaan dengan dalil akli. Dalil yang kita boleh berfikir, buktikan dengan akal fikiran dan ilmu yang ada. Baik, kita tengok di dalam slide ini berkenaan dengan dalil naqli. Baik, sebut berkenaan dengan latihan itu nanti, insya-Allah di akhir kelas nanti pun saya akan minta untuk awak buat latihan sifat Allah hayatun di dalam buku aktiviti nanti. Nanti kelas yang seterusnya, nanti bila dah keluar jadual untuk kelas harian, kita akan gunakan masa itu untuk kita bincangkan nanti. Kita bincangkan, kita ulang kaji sambil kita belajar melalui kita jawab latihan sama-sama nanti, insya-Allah. Tapi kena buatlah dulu. Jangan tak buat langsung. Mesti cuba buat dahulu supaya awak tahu setakat mana kefahaman awak. Nanti bila kita bincang, baru kita akan tengok sama ada kita betul atau kita salah. Baik, sambung. Dalil naqli. Okay, ready ya? Saya rasa kejap lagi ni nanti akan Zoom akan tiba-tiba terkeluar. Jadi kalau terkeluar nanti seperti mana Ustaz sebut, boleh tekan untuk masuk semula. Okey, baik. Maka bagi dalil naqli, ini ayat yang sangat famous yang kita baca, yang Nabi SAW anjurkan untuk kita baca setiap kali selepas daripada selesai solat. Barang siapa yang membaca ini dalam hadis Nabi SAW, fi kulli duburis salatih dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca ayat ini sehingga habis, maka insya-Allah dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para alim ulama sebutkan, ataupun Ustaz boleh bagi ringkasan ataupun istilah yang mudah untuk awak sebut, untuk awak faham. Maka ini ayat ini ayat apa agak-agak ni? Agak-agak ni ayat apa ni? Ayatul kursi. Ayatul kursi. Baik, semua dah hafal ayatul kursi? Dah. Okey, baik. Kalau dah, baik, di sini Ustaz nak ajarkan antara fawaid ataupun faedah ataupun ilmu yang mungkin awak semua tak dengar sebelum ni. Okey, baik. Jadi seperti mana Ustaz sebut tadi, sangat-sangat digalakkan. Ini sunnah Nabi SAW membaca ayatul kursi setiap kali selepas daripada selesai solat fardu. Makanya kita ada 5 waktu solat fardu, 5 kalilah kita membaca ayatul kursi. Sekurang-kurangnya kalau boleh. Iaitulah ini menjadi tiket. Ini yang Ustaz sebutkan tadi ni, bahasa mudah untuk awak faham. Ayat kursi ini menjadi tiket untuk masuk ke dalam syurga. Maka kalau awak nak masuk ke dalam tempat-tempat yang hebat, sekarang ni tak bolehlah PKP kan. Nak pergi Legoland, nak pergi mana lagi, dan tempat-tempat yang macam-macam lah, perlukan tiket. Makanya mesti dibayar, ada harga dia. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW, para alim ulama sebutkan tiket nak masuk ke dalam syurga, yang pertama yang wajib ada syahadah. Syahadah seperti mana dalam hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu insya-Allah orang itu akhirnya nanti akan masuk syurga. Akhir macam mana pun orang itu bermaksiat, berdosa kepada Allah sekalipun, walaupun nanti bila di hari akhirat diazab oleh Allah SWT di dalam neraka, diberikan diuji oleh Allah SWT, dibalas segala keburukan itu, tetapi tetap akhirnya kalau dia itu meninggal dunia dalam keadaan di Islam ataupun semasa hidupnya dia pernah mengucapkan syahadah, walaupun perakhiran dia buruk ataupun teruk macam mana sekalipun, tetap dia itu seorang Islam, maka selepas dia azab oleh Allah SWT, selama mana pun, seberat mana pun azab itu, akhir nanti tetap dia akan masuk syurga Allah SWT. Itu janji Allah SWT. Maka itu yang pertama, syahadah. Maka yang menjadikan tiket yang kedua, selepas kita dah bersyahadah, insya-Allah kita semua ini orang Islam. Tapi yang menjadikan pembeza di antara orang Islam yang sekadar menjadi Muslim, sekadar pada nama, dan orang Islam yang insya-Allah betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah SWT untuk beribadah dan menjadi sebenar-benar hamba, iaitulah ni, iaitu kita mengamalkan selain daripada yang fardu,
kita amalkan sunnah Nabi SAW, itulah kita membaca ayatul kursi selepas selesai solat sunat ke solat fardu. Yang utama dia solat fardu 5 kali sehari semalam. Tapi kalau tidak mampu pun ataupun tidak sempat untuk solat fardu, ataupun selepas kita dah selesai solat fardu nak ditambah sebagai zikir harian pun tidak mengapa. Antaranya pun kita boleh membaca ayatul kursi ini setiap kali sebelum tidur, sunnah Nabi SAW. Setiap kali kita balik daripada tempat yang jauh, contoh ataupun kita keluar malam nak masuk ke rumah, baca ayatul kursi, boleh juga diamalkan. Setiap kali berjumpa dengan antaranya amalan para alim ulama membaca ayatul kursi ini apabila kita nak jumpa kepada nak pergi ziarah baby ataupun bayi. Siapa ada baby kat rumah boleh buat. Kemudian lepas baca ayatul kursi ini, tiup dekat ubun-ubun kepala dia. Supaya kita niatkan insya-Allah memberikan kebaikan, perlindungan, keberkatan kepada bayi tadi. Dan banyak lagi. Okey, baik. Sebelum kita habiskan kelas, untuk sesi yang pertama ini kita selesaikan bahagian dalil naqli. Maka ini yang disebutkan, ini yang menjadi bukti ataupun dalil bahawa Allah SWT itu hidup. Maka adalah ayat yang pertama bagi ayatul kursi. Masyhur dikenal sebagai ayatul kursi, surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Maka disebutkan firman Allah SWT, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. InsyaAllah semua dah biasa, dah hafal dah. Tinggal lagi ingat. Maka ini menjadi dalil. Ayat pertama ayatul kursi menjadi dalil kepada sifat Allah hayatun. Maka maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada la ilaha Tuhan ataupun sembahan illa melainkan huwa. Huwa dia itu kembali kepada Allah. Huwa itu kembali kepada Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka apakah sifat Allah SWT itu? Huwa al-hayyu. Allah itu yang hidup. Hidup seperti mana pengertian yang awal tadi. Tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Kekal selama-lamanya. Tidak perlu kepada sokongan, bantuan, perantaraan, sumber apa pun. Al-qayyum dan kekal. Allah SWT itu. Baik, maka inilah dalil bagi Allah SWT bersifat hidupnya Allah SWT. Dan banyak lagi sebenarnya sifat dalil bagi bukti Allah SWT itu hidup dalam Al-Quran. Banyak disebutkan berkenaan dengan kalimah Al-Hayyu ini. Banyak lagi. Cuma ini yang paling masyhur, ayat yang paling mudah untuk kamu, untuk murid-murid di tahap pelajaran sekolah rendah untuk hafal dan ingatlah, iaitu ayat yang pertama di dalam ayatul kursi yang famous dan masyhur itu. Baik. Insya-Allah. Baik, kita tengok yang seterusnya. Kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Tapi Ustaz rasa saya nak berhenti dulu sekejap. Ustaz nak berhenti dahulu sekejap. Ustaz ambil masa lebih kurang dalam 2 minit. InsyaAllah kita rehat dahulu. Siapa yang nak ke tandas boleh ke tandas. Siapa yang perlu masa untuk minum, minum dulu sekejap. Nanti selepas 2 minit boleh tekan semula link untuk Zoom itu. Kita akan masuk untuk sesi yang kedua kelas lah. Dan insyaAllah kita akan habis seperti mana yang dalam jadual. 10.30 kita akan selesai kelas. Baik, Ustaz rasa Ustaz berhentikan dahulu kelas untuk sesi yang pertama ini. Ambil masa untuk rehat dan sebagainya. Kita akan sambung kejap lagi. Wallahu ta'ala ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita sambung sekejap lagi. Wallahu a'lam.